Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera semua. Selamat datang saya ucapkan kepada semua peserta. Okey, saya hari ini ingin berkongsi sedikit ilmulah berkaitan dengan um, pembinaan mockup dan juga pembangunan dashboard, dan saya harap mudah-mudahan perkongsian kita pada pagi ini dapat memberi manfaat dan berguna kepada semua yang hadir pada hari ini. Okey, semua dah ready ya? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik. Okey, baik. Jadi tajuk webinar kita pada pagi ini adalah Dashboard Made Easy, Telling Story Through Data. Baik. Ini boleh dikatakan sebagai salah satu skill tambahan ataupun demanded skill lah di pasaran dunia sekarang ini. Dan hari ini saya ingin fokus kepada pembangunan dashboard analitik menggunakan Google Data Studio. Dan sebenarnya setiap software ni dia mempunyai layout yang berbeza, tetapi ideanya dia tetap samalah, functionnya tetap sama. Dan saya percaya mungkin ada kalangan peserta sudah familiar dengan dashboard yang kita akan bincangkan pada pagi ini. Dan mungkin juga ada yang baru pertama kali mendengar perkataan dashboard. Dan mungkin anda tertanya-tanya, dashboard ni apa sebenarnya? Baik. Pertama sekali saya akan pergi kepada pengenalan kepada data lah. Dashboard ini sudah tentulah kalau sekiranya kita ingin membina sebuah dashboard, sudah pasti dashboard itu memerlukan kepada data kan? Okey, baik. Kalau kita perhatikan, zaman sekarang ni kita sebenarnya banyak terdedah kepada data-data yang datang daripada pelbagai sumber. Contoh yang paling dekat yang kita dapat perhatikan adalah penggunaan smartphone. Kadang-kadang kita menggunakan smartphone untuk kita share data, dokumen, gambar, dan smartphone ni adalah salah satu medium komunikasi kita bersama dengan orang lain menerusi aplikasi WhatsApp, Instagram, Telegram contohnya. Dan bukan itu saja, aplikasi seperti social media dan juga yang tengah famous sekarang iaitu apps jual beli lah, di mana platform ini menjadi medium kita berkongsi data. Dan kita berkongsi data dengan orang ramai, dan perkongsian data ini telah menyebabkan berlakunya lambakan data atau orang panggil nama famousnya ni big data lah. Saya rasa semua mungkin familiar dengan perkataan big data atau pelembakan data ini. Baik. Dan data ini dia boleh datang dalam 3 bentuk yang berbeza. Macam yang kita dapat lihat. Pertama sekali, data ini boleh datang dalam bentuk struktur ataupun berstruktur. Dan data berstruktur ini adalah data yang disusun dalam format yang tertentu. Contohnya dalam bentuk yang kita dapat lihat di sini adalah dalam bentuk CSV ataupun dalam bentuk Excel. Dan kita dapat lihat, dan biasanya data ini sudah tersusun dan kita sudah dapat kenal pasti variabelnya. Dan kemudian bentuk yang kedua yang biasanya data datang gambarkan data ini wujud adalah melalui data yang separuh struktur. Dan biasanya data separuh struktur ini dia datang dalam bentuk coding. Seperti yang anda lihat, contoh coding di sini dia data dalam bentuk XML ataupun JSON. Contoh yang lebih mungkin kita familiar adalah email ataupun web page. Dan web page ni dan apps online purchase app ni boleh dikategorikan sebagai separuh data. Baik. Antara data yang paling suka sekarang ialah data yang tidak berstruktur. Kenapa saya kata data ini adalah suka?
kerana data ini dia tidak mempunyai struktur khas seperti data yang struktur dan juga data parastruktur. Contohnya, bayangkan baik, anda berkongsi data di sosial media. Contohnya di Facebook. Di Facebook, apabila kita berkongsi data yang berbentuk teks dan data yang di-share kadang-kadang ada berbentuk mempunyai gabungan, iaitu gabungan dalam bentuk gambar, audio, emoticon, video. Jadi proses untuk analisis data yang tidak struktur ni jadi lebih sukar. Dia jadi lebih sukar sebab kita tidak dapat kena pasti ataupun dia tidak datang dalam bentuk struktur. Seperti yang kita tengok, data yang struktur ni dia sudah tersusun. Jadi kita sudah kena pasti variabelnya apa. Okey. Baik. Data yang terlalu banyak ni sebenarnya kita suka diterjemahkan dan diproses. Sebab kepala kita ni dia tidak boleh memproses data yang terlalu banyak. Dan ini menyebabkan kita mempunyai kelemahan untuk menerima data. Dan data ini sebenarnya biasa kita panggil sebagai raw data ataupun data mentah lah. Dan data mentah ini sebenarnya dia tak sesuai untuk semua orang kerana dia mengandungi terlalu banyak variables. Dan bila kita biasa kalau kita tengok data yang banyak, variable yang banyak, kita akan cepat bosan. Kita akan suka untuk faham. Jadi oleh sebab tu, solusi untuk 3 bentuk data ini adalah kita membantu menterjemahkan data kepada bentuk visualisasi. Baik. Okey. Jadi hari ini saya akan menerangkan tentang pembinaan mockup dan pembangunan dashboard analitik. Dan saya juga akan sentuh beberapa topik yang berkaitan. Contohnya seperti anda lihat di sini adalah topik yang berkaitan dengan data visualization, dashboard dan apa itu Google Data Studio. Dan saya juga akan menunjukkan proses pembangunan dashboard. Dan di akhir sesi ini saya akan tunjuk demo lah bagaimana untuk membangunkan dashboard menggunakan Google Data Studio. Okey, baik. Pertama sekali kita pergi kepada data visualization. Data visualization ataupun visualisasi data ini merupakan rangkaian proses di mana kita memproseskan data ataupun informasi dalam bentuk yang mudah dipahami. Kadang-kadang data yang datang ini terlalu banyak, kita susah dan suka untuk faham. Jadi kita bagi solusi untuk orang awam lebih faham, kita datangkan dalam bentuk grafik, angka dan sebagainya lah. Dan antara elemen-elemen yang kerap digunakan untuk visualisasi data adalah grafik, diagram, carta ataupun peta. Saya rasa visualisasi ni kita biasa tengoklah. Contoh, okey, nanti saya akan tunjukkan sebentar lagi. Baik. Kenapa kita ingin menukarkan data itu dalam bentuk visualization? Okey, tujuan kita memvisualisasi data ini sudah tentu kita ingin membantu dan melihat. Biasanya kita akan lihat trend, pola dan ataupun keadaan sesuatu event dengan mudah dan cepat. Dan maksud saya visualization data ini memang sangat membantulah. Lebih-lebih lagi kepada orang-orang yang memerlukan analisis, yang membuat analisis. Okey. Data visualisasi ini sebenarnya difokus pada data-data yang penting untuk dimamerkan atau divisualisasikan. Baik. Sebenarnya memiliki kemampuan dalam data visualization ini sebenarnya merupakan added value kepada seseorang ataupun orang panggil nilai tambah. Skill yang orang
tengah cari. Di mana data saintis pun dia menggunakan kemampuan ini, dan kemampuan ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Sebab ia dapat membantu para saintis, maksud saya para data saintis contohnya, dalam melaksanakan tugasan-tugasan yang berkaitan dengan dan berkaitan organisasi contohnya, dan melalui data visualization ini mereka dapat membuat keputusan sekiranya perlu kepada solusi. Baik. Seperti yang anda dapat lihat, ini adalah contoh data yang telah divisualisasikan dalam bentuk bar chart, line chart, map, area chart, donut chart, dan berbagai bentuk lagi lah. Saya rasa contoh data visualisasi ini tidak asing lagi lah kepada semua. Mungkin anda sudah lihat data yang berbentuk visualisasi ini dekat banyak tempat kan? Okey, baik. Kemudian saya akan masuk pula kepada dashboard. Okey. Seperti yang saya bagi tahu tadi, mungkin ramai yang dah familiar dengan dashboard ni apa, dan mungkin juga yang masih lagi belum familiar, belum serasi ataupun ini pertama kali ni mendengar pasal dashboard lah. Okey, baik. Apabila kita bercerita tentang dashboard ni, kita sebenarnya tak lari daripada gambaran atau analogi yang berkaitan dengan dashboard kereta. Okey, baik. Dashboard kereta ni apa sebenarnya fungsi kepada pemandu? Dan adakah ianya berguna kepada penumpang dalam sesebuah kenderaan? Okey, kalau kita perhatikan, kebanyakan jentera yang lebih kompleks akan ada dashboard di hadapan pengoperasi. So sebenarnya apa fungsi dashboard ni kepada pemandu? Okey, baik. Dashboard ini sebenarnya adalah satu paparan yang memberi maklumat tentang status kenderaan yang sedang dipandu. Contoh, kita dapat lihat dashboard kereta ini ada visualisasi yang menunjukkan ataupun kita perhatikan dia menunjukkan status. Status yang dipaparkan pada kereta adalah berkaitan dengan meter minyak. Yang ni memang tak asing lagi lah untuk sesiapa yang memandu kenderaan. Jadi meter minyak ni sudah tidak asing lagi lah bagi kita kan. Baik, meter minyak ni kenapa perlunya meter minyak? Sebab apabila kita menaiki kenderaan tanpa minyak, sudah pasti kereta tak dapat bergerak kan. Dan apa pula functionnya? Speed meter. Speed meter yang terdapat di paparan dashboard ini adalah bertujuan untuk pemandu mengetahui tahap kelajuan atau boleh memberi apa orang cakap awareness lah. Okey, bila tengok melebihi had laju, stabilkan balik, kurangkan sikit kelajuan. Dan ini adalah kenapa pentingnya dashboard kereta. Dan sebenarnya idea dashboard kereta ni yang dipaparkan oleh jentera dashboard ni sebenarnya dia membantu mengendali serta memahami status kenderaan yang dikendalikan. Sama ada selamat ke tak kita nak pandu kereta ni kan. Okey. Sebenarnya kalau lagi kompleks sesuatu kenderaan, contoh kalau kita dashboard kereta ni kita mungkin dah biasalah. Dan dashboard yang kompleks ini kita boleh contohnya adalah dashboard kapal terbang. Baik. Dashboard kapal terbang mungkin tidak mempunyai 3 ataupun sedikit paparan seperti dashboard kereta. Jadi ia mungkin mempunyai terlalu banyak, dan banyak button ini sudah tentu mempunyai fungsi yang pelbagai.
Jadi ini adalah idea ataupun ideologi yang digunakan dalam bidang analitik. Baik. Membangunkan satu ini adalah idea ataupun analogi yang dipakai dalam bidang analitik di mana kita membangunkan satu fungsi atau paparan seperti inilah yang kita namakan sebagai dashboard analitik. Bezanya adalah dashboard analitik ni kita berperanan sebagai komunikasi di mana kita komunikasi antara data kepada pengguna. Kalau dashboard karakter ini dia sistemnya sama tapi dia memberi maklumat terus kepada pemandu dan bagi dashboard analitik ini dia berkomunikasi melalui data kepada pengguna. Baik, dalam beri aplikasi dashboard ini ada yang kendali dan mungkin dibangunkan untuk pihak pengoperasian dan juga pihak pengurusan. Biasanya dashboard pengurusan dia tak sama dengan dashboard pengoperasi. Tujuannya bahagian operasi mungkin ingin tahu lebih detail lah. Namun pada bahagian pengurusan mungkin hanya ingin tahu beberapa perkara yang penting saja. Contoh dari segi financial, dari segi HR. Boleh nampak beza tak? Boleh Okey. Sekarang kita pergi kepada apa itu dashboard. Baik. Dulu sebelum ada teknologi yang kompleks macam sekarang ni, kebanyakan komunikasi data kepada pengguna adalah melalui laporan bertulis. Tapi sekarang semuanya dah berbeza dengan data yang banyak dan boleh kita panggil boleh diupdate dengan cepat. Maka terbentuklah alat visualisasi yang moden yang kita panggil sebagai dashboard analitik. Apa yang bagus tentang dashboard analitik ni? Okey, apa yang bagus dashboard analitik ini adalah dia membantu kepada pengguna ataupun dia menunjukkan summary ataupun rumusan hasil daripada analisis. Jadi antara kebanyakan dashboard ini dia digunakan oleh para analisis lah. Sebab apabila menganalisis data, dashboard ini dapat membantu mereka untuk monitor. Orang panggil. Okey. Contoh dashboard yang kita selalu bangunkan ialah KPI. KPI untuk sebuah organisasi. Okay, beza dashboard analitik ini adalah dia dashboard analitik ini dia lebih spesifik untuk memaparkan ataupun mempamerkan analisis-analisis yang berkaitan dengan statistik. Baik. Ciri-ciri. Okay, sekarang kita masuk kepada ciri-ciri dashboard yang berkualiti. Okey, pembinaan dashboard ini sudah tentu perlu maksudnya perlu kepada goals ataupun perlu kepada kita nak bina dashboard, kita kena bina dashboard yang berkualiti. Contoh kat sini. Okey. Seperti yang anda lihat, ini adalah ciri-ciri yang perlu ada pada suatu dashboard. Mungkin nampak mudah, tapi hakikatnya anda perlu memiliki skill tambahan lah. Termasuk kena faham macam mana cara manusia melihat objek. Dan apabila kita bina dashboard ni, kita perlu jelas kenapa. Dan di sini kita dapat lihat ciri-ciri yang pertama adalah mempunyai matlamat ataupun goal. Jadi, apa matlamat kita untuk membina dashboard ni? Apabila kita nak bina dashboard ni, kita perlu jelas ataupun perlu tahu siapa yang akan guna dan apa yang akan dipaparkan. So, goals untuk membina dashboard itu kita perlu jelas. Contoh, sekiranya kita bangunkan dashboard untuk tujuan mempamerkan KPI syarikat contohnya. Jadi kita kena tahulah apa itu KPI dan bagaimana KPI itu akan membangun pengurusan untuk membantu membuat keputusan. Dan contoh lagi sekiranya pembangunan dashboard itu untuk tujuan
memaparkan progres perniagaan, maka apakah elemen-elemen yang perlu ada untuk menceritakan proses perniagaan? Okey. Daripada goals yang ciri-ciri yang pertama ini, daripada goals tersebut, barulah kita dapat masukkan elemen statistik. Iaitu kita melihat apakah elemen-elemen statistik yang kita boleh guna dalam menceritakan goals tadi. Iaitu goals yang pertama ni. Dan apabila anda sudah jelas dengan goals, maka dari situ anda akan mula milihlah elemen-elemen yang betul. Contohnya, anda akan pilih untuk guna carta ke, graf ke, dan table ke. Okey. Kemudian barulah kita ada satu proses yang kita buat rangkaian komunikasi daripada data kepada visualization. Nanti saya akan tunjukkan lah Indria macam mana kita guna Google Data Studio. Daripada Google Data Studio ni kita sebenarnya kita communicate data kepada visualization. Tapi untuk membina dashboard yang berkualiti ini, perkara pertama yang kita perlu buat adalah merangka. Baik. Ini adalah beberapa tools ataupun beberapa software yang kita boleh guna untuk membina dashboard. Seperti yang anda lihat di sini mungkin ada 6 contoh-contoh dashboard tools yang kita boleh guna untuk membina dashboard. Contoh di sini Excel. Excel saya pasti semua orang familiar lah dengan Excel ni, cumanya kita boleh guna Excel untuk membina dashboard tetapi agak complicated lah sebab membina dashboard menggunakan Excel ni dia memerlukan kepakaran yang sangat tinggi lah untuk susun atur dalam Excel. Baik, jadi seterusnya Power BI. Power BI ini juga adalah antara tools yang sangat popular juga, dan di mana Power BI ini anda boleh guna bila anda sudah akses kepada Microsoft 365. Yang lain ini adalah standalone lah. Dan untuk student mungkin Tableau adalah antara tools yang mungkin sangat familiar lah. Function dia pun lebih kurang. Antara Tableau dengan Power BI, mungkin Tableau lebih tidak serumit Power BI mungkin. Baik. Dan untuk hari ini, fokus saya adalah ini menggunakan dua tools ni. Saya akan tunjukkan kita akan membinakan dashboard menggunakan Data Studio dan Google Sheet. Baik. Okay. Google Studio. Sebenarnya selain Google Studio ni, dia ada Google Data Analytics. Sebenarnya Google Data Studio ni, dia adalah untuk semata-mata hanya untuk presentation visualization. Ada lagi kalau anda prefer software lain ataupun tools-tools lain, boleh. Cumanya dia kena berbayar lah. Apa yang bestnya Data Studio ni, dia free. Maksudnya dia sudah Google sudah sediakan kemudahan Data Studio untuk membina dashboard. Okey, baik.